Semasa menghadiri kultus pada pagi Ahad, Imam Besar Katolik Ortodok Rusia, Dmitry Smirnov, menyampaikan khutbah di gereja yang mengagumkan ratusan jemaahnya. Dia mengatakan bahawa masa depan Rusia akan menjadi milik umat Islam. Berikut adalah petikan khutbah beliau kepada jemaahnya. Anda lihat, ketika umat Islam merayakan hari besar keagamaan mereka, tiada seorang pun yang berani melaluinya, kerana di seluruh dunia, di masjid dan di jalan-jalan kota, terdapat jutaan umat Islam yang sedang sujud kepada Tuhan mereka. Lihatlah, barisan yang terdiri dari jutaan manusia yang melakukan ibadah dengan teratur dan mengikut saf atau barisan masing-masing, dan hal itu tidak perlu diajar. Mereka berbaris dengan tertib dan teratur tanpa perlu diperintahkan. Lalu, di mana anda dapat melihat orang Kristian dari seluruh dunia yang boleh beribadah bersama? Dan hal itu tiada dalam agama Kristian. Anda tidak akan pernah melihatnya. Lihatlah, mereka, umat Islam, sering menolong secara sukarela tanpa mengharapkan balasan apa-apa, tetapi orang Kristian sebaliknya. Anda bertanya kepada wanita tua itu sambil menunjukkan wanita lumpuh yang berada di gerejanya. Menurut wanita itu, seorang pemandu Muslim sering memberikan perkhidmatan pengangkutan untuk membawanya ke gereja di Moskow. Dan setiap kali wanita tua itu ingin memberinya upah, pemandu Muslim itu selalu menolaknya dengan alasan bahawa Islam melarang mengambil upah dari wanita tua, orang miskin dan anak-anak yatim. Dengarkan keterangannya, walaupun wanita tua itu bukan ibunya atau saudara maranya, tetapi pemandu Muslim itu mengatakan bahawa dalam Islam wajib menghormati orang tua, terutamanya orang tua yang lemah dan tidak berdaya. Keikhlasan peribadi pemandu Muslim itu tidak terdapat pada orang Kristian yang mengajarkan kasih sayang. Tetapi sebaliknya, seorang pemandu Kristian boleh meminta wanita tua itu bayaran tanpa belas kasihan untuk perkhidmatan pengangkutan. Dia mengatakan bahawa dia layak mendapat upah kerana itu adalah profesionnya sebagai seorang pemandu. Seorang Muslim bahkan lebih dekat dengan Mesias. Tetapi seorang Kristian hanya mahukan wang. Tidakkah anda rasa begitu? Bagaimana pula dalam proses penebusan dosa? Sesiapa pun harus membayar kepada pendetamu. Sama ada orang itu miskin atau orang tua, wajib membayarnya sebagai ritual pengampunan dosa. Saksikanlah juga, seorang Muslim tidak berminat mengambil upah ke atas orang tua itu. Dia begitu ikhlas dan sukarela membawa barangan keperluan wanita tua itu. Sehinggakan wanita tua itu hendak berdoa ke gereja, pemandu Muslim itu setia untuk menjemput wanita tua itu. Inilah sebabnya mengapa saya mengatakan masa depan Rusia akan menjadi milik umat Islam dan negeri ini akan menjadi milik Islam. Anda melihat bahawa orang yang berbudi luhur dan berbudi bahasa mampu memukau dunia. Ternyata akhlak Muslim lebih mulia dari umat Kristian. Anda mendengar bahawa Islam dituduh sebagai agama pengganas, tetapi itu hanya isu sahaja, di mana sebenarnya umat Islam lebih mengutamakan adab dan kesopanan. Walaupun mereka difitnah sebagai pengganas, namun penduduk yang ingin memeluk agama Islam di Eropah dan Rusia semakin ramai ke tempat-tempat ibadat Muslim untuk memeluk Islam kerana mereka tahu bahawa Islam tidak begitu kejam seperti yang dituduh oleh dunia. Sekarang dan selamanya, masa depan Rusia akan menjadi milik umat Islam. Di masa hadapan adalah kembalinya kegemilangan Islam. Lihatlah populasi Muslim di Rusia.
Jumlahnya seramai 23 juta orang dan orang Kristian menurun kepada 18 juta, maka selebihnya masih komunis. Ini adalah hakikat bahawa Islam kini menjadi agama terbesar di Rusia. Di utara, bekas jajahan Soviet Union, majoritinya umat Islam, iaitu di Republik Chechnya, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan dan Dagestan. Kemudian, umat Islam juga telah memasuki di bandar-bandar besar Rusia termasuk Moskow. Begitulah khutbah Imam Besar Gereja Ortodoks di Rusia, Dmitry Smirnov, yang mengagumkan ratusan jemaahnya.